Saudara, apa saja yang anda lakukan, buruk ke, baik ke, bagi orang lain akan sentiasa ada ruang untuk mencerca anda. Fikir-fikirkanlah. Kapal selam Scorpin, jangan pandang sebelah mata. Sebelum kita pergi lebih jauh, admin pasti ramai yang tak tahu apa itu SSK dan juga SSN. SSK adalah terma yang dirujuk oleh US Navy sebagai kapal selam konvensional ataupun kapal selam diesel elektrik. SSI atau SSP pula adalah kapal selam diesel elektrik yang dilengkapkan dengan teknologi AIP, Air Independent Propulsion. Panjang SSK adalah di antara 60 ke 90 meter. SSN pula merujuk kepada kapal selam berkuasa nuklear dengan tugasan utamanya sebagai kapal selam fast attack ataupun hunter killer yang memburu dan memusnahkan sasaran di permukaan atau di bawah air. Panjangnya di antara 100 ke 120 meter. SSBN pula merujuk kepada kapal selam yang mampu melancarkan peluru berpandu balistik ataupun ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. SSBN adalah kapal selam yang paling besar, dibina dengan ukuran di antara 140 ke 180 meter. Panjang 2 kali atau lebih daripada saiz Scorpin. Ini tidaklah mengejutkan memandangkan saiz ICBM itu sendiri amat besar dan setiap SSBN mampu membawa 8 hingga 12 buah ICBM. SSGN pula merujuk kepada kapal selam yang mampu melancarkan peluru berpandu cruise ataupun SLCM, Submarine Launch Cruise Missile. Namun selalunya SSN dan SSBN memiliki kemampuan melancarkan peluru berpandu SLCM dan ada juga kapal selam SSK yang memiliki kemampuan SLCM, contohnya kapal selam kelas Colin milik Australia. Persoalan yang admin rasa sering bermain di minda dan kepala rakyat Malaysia adalah hebat manakah Scorpin yang begitu digembar-gemburkan. Cerita yang sering kita dengar ialah Scorpin adalah kapal selam terbaik yang dimiliki oleh negara-negara di Asia Tenggara. Menyedari akan hal ini, pada pertengahan tahun 2000, Amerika Syarikat telah memulakan satu eksersis intensif bagi menghadapi ancaman SSK yang dinamakan DESI, Diesel Electric Submarine Initiative, bersama negara sekutu mereka. Amerika Syarikat telah meminta kerajaan Sweden untuk meminjamkan SSK kelas Gotland di dalam program latihan tersebut. Di dalam laporan hasil daripada eksersis itu menyatakan jikalau eksersis Tentera Laut Amerika Syarikat melibatkan SSK negara asing Gotland Class merupakan peperangan sebenar, sebahagian besar kalau tidak pun semua super carrier milik Amerika Syarikat sudah berjaya pun ditenggelamkan. Dikatakan 10 buah super carrier telah gagal di dalam eksersis ini. Dan sehingga kini Amerika Syarikat masih gagal untuk mendapatkan jalan penyelesaian. Malah sudah ada pihak yang mencadangkan agar Amerika Syarikat membuka semula program pembangunan SSK atau setidak-tidaknya membeli SSK daripada negara sekutu. Ini berdasarkan kebimbangan akan kepesatan pembangunan teknologi kapal selam diesel elektrik oleh negara-negara seperti Jerman, Perancis, Rusia dan China yang begitu galak menjual kapal selam kepada negara-negara kecil yang kurang berkemampuan. Kini telah diketahui yang SSK masih mampu menghadapi SSN. Scorpin adalah SSK yang terbaik di Asia Tenggara dan di antara yang terbaik di dunia. Namun persoalan kedua yang bermain di benak admin, adakah kedua buah kapal selam ini mencukupi untuk mengawal perairan negara? Admin rasa semua orang tahu jawapannya. Di dalam mengoperasikan kapal selam sama juga seperti kereta, ada masanya ia perlu diservis ataupun diperbaiki. Di sinilah sistem rotation berlaku. Satu kapal selam di limbungan, 2 buah masih perlu berada di laut. Namun kalau cuma ada 2 buah saja, maka agak pincanglah pengoperasian itu. Menurut bekas Laksmana TLDM Tan Sri Muhammad Anwar Muhammad Nor, Malaysia seharusnya memiliki 6 buah kapal selam atau sekurang-kurangnya 3 buah. Ini adalah benar. Singapura memiliki 6 buah kapal selam, 4 Challenger Class dan 2 Archer Class. Vietnam bakal memiliki 6 buah Kilo Class dan Indonesia bakal memiliki 3 buah Chang Bogo Class, bagi menyokong 2 buah kapal selam Type 209 yang mereka miliki. Indonesia telah bekerjasama dengan Korea Selatan bagi membangunkan kapal selam Chang Bogo. Banyak pihak skeptikal dengan perkara ini dengan menyatakan kualiti kapal selam itu nanti adalah rendah kerana ianya dibina oleh 2 buah negara yang tidak mempunyai pengalaman di dalam pembinaan dan pembangunan kapal selam. Malah telah berlaku juga kontroversi apabila pihak Korea meminta pihak Indonesia agar hanya sekadar memantau proses pembinaan kapal selam tersebut dengan alasan supaya ia dapat segera disiapkan. Namun, Indonesia membantah dengan keras kerana mahu terlibat secara terus di dalam program itu.
Ini kerana Indonesia juga sebenarnya sangat bercita-cita untuk memiliki armada kapal selam terbesar di Asia Tenggara. Di dalam erti kata lain, Indonesia mahu membina lebih banyak kapal selam di masa hadapan untuk menampung keperluan keselamatan mereka. Ini tidaklah menghairankan kerana berdasarkan pada sejarah, kapal selam merupakan ancaman yang sangat bahaya buat flotila. Di dalam Perang Dunia Kedua, Jerman menghuru-harakan lautan Atlantik dengan Wolfpack-nya. Di dalam Perang Falkland antara Britain dan Argentina, ramai yang menyatakan betapa hebat dan modernnya armada tentera laut Britain sehingga mudah dapat menewaskan armada tentera laut Argentina yang 3 kali lebih besar daripada armada tentera Britain. Dan salah satu penyumbang utama kejayaan Britain adalah kapal selam nuklear milik Britain, HMS Conqueror, yang berjaya menenggelamkan kapal perang Argentina Ara General Belgrano. Namun, apa yang kurang diberikan perhatian adalah 2 buah kapal selam diesel elektrik milik Argentina, iaitu Ara San Luis dan juga Ara Santa Fe. Kedua-dua kapal selam ini adalah relik daripada Perang Dunia Kedua, turut memberikan sumbangan di dalam memperkuatkan armada Argentina. Britain yang bimbang dengan ancaman Ara Santa Fe telah mengerahkan 3 buah kapal perangnya, iaitu HMS Brilliant, HMS Antrim dan juga HMS Plymouth, memburu Santa Fe sehingga berjaya menembaknya. Namun dikatakan sebab utama Santa Fe berjaya ditumpaskan adalah kerana keadaan kapal selam itu yang sudah daif dan juga tua. Lain pula ceritanya dengan Ara San Luis. Selepas Ara Belgrano ditenggelamkan kapal selam HMS Conqueror, semua armada Argentina telah mengalah dan kembali ke pelabuhan kecuali Ara San Luis. Ara San Luis menjadi satu-satunya kapal milik Argentina yang menghadapi armada Britain, dan HMS Conqueror sendiri mengalami kesukaran untuk mengesan lokasi San Luis sehingga ianya boleh berkeliaran di mana-mana sahaja tanpa dapat dikesan. Dikatakan Britain begitu bimbangkan ancaman San Luis sehingga mengerahkan sebuah carrier, 11 buah kapal pemusnah, 5 kapal selam nuklear dan 25 buah helikopter bagi memburu San Luis. Namun ianya gagal, malah San Luis berjaya menyerang beberapa buah kapal milik Britain. Namun ia gagal ditenggelamkan kerana masalah torpedo. San Luis tidak berjaya dikesan, jauh sekali berjaya ditembak. Ara San Luis akhirnya kembali ke pelabuhan Argentina bagi memeriksa masalah torpedo. Dan setelah pemeriksaan rapi dijalankan, didapati tidak ada sebarang masalah teknikal pada Ara San Luis. Sebaliknya, masalah utama torpedo adalah kerana kru torpedo Ara San Luis yang tidak berkemahiran. Kerana tidak menghidupkan peledak torpedo menyebabkan ia tidak meletup sebaik menghentam sasaran. Sekiranya torpedo itu dikendalikan dengan betul, beberapa buah kapal milik Britain telah berjaya ditenggelamkan dan ia akan mengubah landscape situasi perang Falkland. Kini telah jelas akan kepentingan pemilikan kapal selam di dalam armada tentera laut. Jelas juga kini akan kemampuan kapal selam Scorpene kalau sekiranya terpaksa berhadapan dengan kapal selam kelas nuklear. Kita sebagai rakyat Malaysia tidak lagi perlu sangsi akan kemampuan serta keperluan memiliki Scorpene. Cuma, admin secara peribadi bersetuju agar TLDM menambah jumlah pemilikan kapal selam di dalam inventorinya. Bagi admin, 6 mungkin jumlah yang mencukupi dan juga memadai. Namun, peranan kapal selam di dalam era moden bukan sekadar memburu dan memusnahkan sasaran, tetapi juga untuk tugasan pengintipan. Jadi, jika memiliki 12 buah kapal selam, itu adalah jumlah yang paling ideal kepada TLDM. Dan ianya juga harus dilengkapi dengan teknologi AIP. Dengan itu, ia boleh berlayar dengan jarak yang lebih jauh dan lebih lama tempohnya. Ini kerana perlunya ada kapal selam TLDM berlayar di perairan antarabangsa bagi tujuan perisikan dan juga pemantauan. Bukan hanya sekadar rondaan di perairan Malaysia semata-mata. Kita tidak tahu kalau kapal selam Cina ataupun kapal selam asing milik musuh menceroboh perairan kita secara senyap-senyap bagi mengintip kita. Atau lebih teruk lagi, mereka akan memasang peranti pengintip pada kabel komunikasi bawah laut kita. Dan itu bukankah sesuatu yang tidak mustahil? Apa salahnya jika kita berwaspada? Namun, kita juga harus akui Malaysia lebih mementingkan pengukuhan ekonomi daripada kekuatan tentera. Maka akan timbullah pula kata-kata seperti Malaysia bukan je nak berperang pun. Itulah salah satu daripada beribu kenyataan yang keluar dari mulut seseorang. Dan kadang-kala ada juga yang komen asal buat konten je letak Malaysia sebab nak tarik viewers. Lepas tu kritik YouTuber militeri Malaysia tak beretika lah, apalah. Dah nama pun channel militeri asal Malaysia Bang Jad. Mestilah bangga pasal ketenteraan Malaysia, takkan nak bangga pasal ketenteraan Afrika pula. Cuma bagi admin, jika ingin mengukuhkan ekonomi dan menarik masuk lebih ramai pelabur,
aspek keselamatan juga haruslah dipertingkatkan. Secara tidak langsung, pelabur asing juga akan merasa selamat. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat ataupun cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk menekan butang like, share serta subscribe demi menyokong kemajuan channel kecil anak tempatan. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi insya-Allah.